Nabi ni sallallahu alaihi wasallam hujahnya Quran. Hujah Quran. Ini mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak nafi, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ada mukjizat yang luar biasa, seperti air keluar dari celah-celah jarinya. Di antara mukjizat. Antaranya juga membelah bulan. Ini mukjizat Nabi Muhammad. Namun begitu mukjizat yang hari ini umat Islam ada pada hari ini, iaitu mukjizat Al-Quranul Karim. Ini dia. Kemudian Allah sebut alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah sentiasa ingat Allah, menyebut Allah semasa mereka berdiri dan duduk, dan semasa mereka berbaring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maksudnya engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Ya Allah Ta'ala ciptakan semuanya mengandungi manfaat. Salah satu ciri khas bagi orang yang menggunakan akal, kita ada akal, kita guna, yang merupakan sifat khusus manusia, dan kelengkapan ini dinilai sebagai makhluk yang memiliki keunggulan dibandingkan makhluk lain, iaitu apabila ia memperhatikan sesuatu selalu memperoleh manfaat dan faedah. Jadi, kalau guna akal, fikir, ada manfaat, ada faedah. Bukan malas nak fikir. Aku malas nak fikir lah. Ia selalu menggambarkan kebesaran Allah, mengingati dan mengenang kebijaksanaan, keutamaan dan banyaknya nikmat Allah kepadanya. Lalu ia selalu mengingati Allah di setiap waktu dan keadaan, sama ada pada waktu ia berdiri, duduk atau berbaring. Tidak ada satu waktu dan keadaan dibiarkan berlalu begitu saja, kecuali diisi dan digunakannya untuk memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, memikirkan keajaiban-keajaiban yang terdapat di dalamnya, yang menggambarkan kesempurnaan alam dan kekuasaan Allah. Maka berdiri ni termasuklah berlari, berjalan, buat kerja kan. Duduk, kalau dalam perang orang dalam keadaan duduk, duduk dalam keadaan bekerja, dalam keadaan mengingati Allah, juga dalam keadaan berbaring, berbaring, duduk sambil nak tidur, zikir-zikir tak lelap-lelap. Apa dalam keadaan susah nak lelap, lalu kita zikir. Biasa orang nak tidur tak lelap-lelap, dia pun zikir. Zikir untuk tujuan nak lelap. Zikir-zikir tak tidur-tidur juga. Dia ingat dia zikir, dia boleh tidur. Zikir ke selawat. Makin dia zikir, dia tak lelap. Makin zikir tak lelap. Maknanya apa? Maknanya Allah nak tambah kita pahala. Allah nak tambah kita pahala. Makin banyak zikir, makin banyak pahalanya. Ini kelebihan dia. Siang sibuk kerja, malam zikir. Malam nak tidur tak boleh, terfikir pula zikir lah. Pegang tasbih, zikir. Makin zikir, tak tidur pula. Sebab apa? Sebab siang kurang zikir.
Jadi malam nak tidur, Allah beri pahala lebih. Ataupun orang yang dua-duakan anak ni, orang perempuan, orang lelaki pun ia juga kadang. Zikir macam-macam lagu, lagi orang lelaki. Mak zikir sikit je lah. Lagu merdu, suara ibu, tidur. Bapak pun dia zikir juga. Macam-macam lagu. Mata terbeliak ya anak tengok. Allah nak bagi pahala. Allah nak bagi pahala. Kadang ada orang zikir dia cepat. Dia zikir sikit dia tertidur cepat. Biasa buat tahlil kenduri. Duduk zikir ramai-ramai. Dia punya khusyuk, dia dah khusyuk dah. Menunduk aja khusyuk. Kadang syaitan tak suka kita zikir, agak dia suruh tidur, senang pula tidur. Alamak dia ni zikir ganggu fikiran dia. Sebab tertidur. Tak apa. Betul kita zikir tidur dalam keadaan apa? Kita tidur. Ujung daripada kita tidur tu kita menyebut Allah. Menyebut Allah. Zikir. Kita menyebut la ilaha illallah. Barang siapa ujung sebut la ilaha illallah, tempatnya syurga. Sebut la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah banyak kali tertidur. Tidur terus. Dikira ujung tu apa yang dia sebut. Ini dia. Ini penting. Zikir ingat Allah sentiasa setiap keadaan. Ingat Allah ni setiap tempat ingat Allah. Ada orang tanya, ustaz, dalam tandas ingat Allah. Ingat Allah juga dalam tandas. Tapi janganlah tengah buang air besar, subhanallah walhamdulillah, jangan. Ingat dalam hatilah. Ini dia. Dengan berulang-ulang direnungkan hal-hal tersebut secara mendalam, sesuai dengan sabda Nabi SAW. Fikirkan dan renungkanlah segala sesuatu yang mengenai makhluk Allah. Dan jangan sekali-kali kamu memikirkan dan merenungkan tentang zat dan hakikat penciptanya. Kerana bagaimanapun juga kamu tidak akan sampai dan tidak akan dapat mencapai hakikat zatnya. Kita ni berzikir, merenung, tengok ciptaan alam, kekuasaan Allah, renung kekuasaan Allah, kehebatan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Bukan zat Allah Ta'ala. Allah ni macam mana jangan. Boleh rosak akidah kita. Allah ni macam mana, zat Allah, jangan. Ada tangan, ada kaki ke, jangan. Jangan fikir begitu. Tapi fikir yang kita nampak, kekuasaan alam yang ada. Ini penting. Walaupun manusia ni Allah uji nafsu manusia. Dia sembah tu dia nak nampak, dia sujud nak nampak. Maka timbul ajaran-ajaran yang mensyirikkan Allah Ta'ala, mensyirikkan Tuhan. Buat patung, berhala. Dia sembah hanya nak nampak. Ada sembah bulan, bintang, matahari, dia nampak bulan, bintang, matahari. Dia kata ni Tuhan. Mensyirikkan Tuhan. Orang Kristian dia buat salib. Mesti ada salib. Buat patung Yesus. Sujud pada salib. Dia nak nampak. Macam mana pula orang Islam? Orang Islam sembah Tuhan yang tidak nampak. Sembah Tuhan yang tidak nampak. Jadi Tuhan sembah, orang tanya. Ni orang, kalau orang tanya, macam mana orang Islam ni sembah Tuhan yang tak nampak? Kita sembah Tuhan-Tuhan yang tak nampak. Kita sujud, kita solat. Kalau kita semua satu dunia menghadap kiblat orang Islam,
Tapi bukan kita sembah Kaabah, bukan. Kita sembah Allah. Allah perintah kita menghadap Kaabah, itu je, untuk menghadap saja. Sembah kita sembah Allah. Soalan pada hari ini, kita jawab balik. Sembah Allah ni, kelebihan sembah Allah yang dikatakan tak nampak ni, kelebihannya apa? Kelebihannya bukan orang yang boleh tengok, melihat Allah, orang celik. Orang buta pun boleh sembah Allah. Ini kena faham. Kalau kira nak nampak, macam mana orang buta? Nak nampak patung, tak nampak orang buta. Macam mana orang buta nak sembah Tuhan? Orang buta pun boleh sembah Allah Ta'ala. Ini dia. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya mereka yang takut kepada Tuhan mereka, bil ghaibi, dengan yang ghaib, dengan yang ghaib, tak nampak, lahum maghfiratun wa ajrun kabir, bagi mereka keampunan, dan juga ganjaran yang amat besar. Maka kita melihat kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dilihat dengan kewujudan alam. Maha pencipta Allah, Allah cipta alam, alam kekuasaan. Bahkan sunnah kehidupan kita, dalam kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita, dari masa ke semasa, mempunyai hakikat kehidupan itu. Kadang-kadang apa yang kita rancang tak sebagaimana yang kita rancangkan. Kita rancang A jadi B. Ini semua di bawah aturan Allah, kekuasaan Allah. Aturan Allah, kuasa Allah. Sebab tu dalam dunia ni, majoriti manusia percaya kepada Tuhan. Manusia jadi percaya kepada Tuhan. Sebab apa manusia ni percaya kepada Tuhan? Manusia percaya kepada Tuhan, ini naluri, fitrah yang ada dalam diri manusia. Dan manusia melihat alam ini, mana mungkin alam kejadian yang ada ni boleh terjadi dengan sendirinya. Mana mungkin kita ni boleh terjadi dengan sendirinya. Semua itu ada kekuasaan. Maka kekuasaan tu yang menyebabkan kita percaya hak milik kekuasaan ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang yang berakal akan mengambil kesimpulan dan berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini semua, iaitu langit dan bumi, serta segala isinya dengan sia-sia. Tidak mempunyai hikmah yang mendalam dan tujuan tertentu yang akan membahagiakan kami di dunia dan di akhirat. Maha suci engkau, ya Allah, dari segala sangkaan yang bukan-bukan yang ditujukan kepada engkau. Maka peliharalah kami dari siksaan api neraka yang telah disediakan bagi orang-orang yang tidak beriman. Dalam erti kata, kejadian yang Allah Ta'ala cipta ni, semua ada manfaat dia tersendiri. Walaupun binatang yang haram dimakan, macam khinzir, khinzir ni haram dimakan. Walau haram dimakan sekalipun, ada manfaat khinzir. Khinzir ni dia makan apa? Dia makan benda-benda busuk, benda-benda kotor. Dia ada hikmah dia. Kenapa? Kalau dia tak ada, susah juga khinzir. Contoh apa? Biawak. Kita tengok biawak tu tak suka. Biawak lintas jalan tak suka. Kita risau kadang biawak masuk kawasan kita, masuk rumah kita. Risau tengok biawak tu. Tapi hakikat kejadian Allah cipta biawak. Apa kelebihan biawak? Apa manfaat biawak? Bukan kita duduk tanya biawak, apa engkau bagus sangat biawak? Biawak tak jawab.
Biawak ni antara makanan utama biawak apa dia makan? Telur ular. Biawak ni dia makan telur ular. Ular ni, binatang ular ni yang berbisa lah ular ni. Ular ni boleh bertelur dengan jumlah yang sangat banyak jumlahnya. Kalau ikut fikiran kita ni manusia, kita tak terkawal. Telur ular ni tak boleh kawal. Boleh merata-rata, boleh sangat banyak jumlah. Jadi Allah datangkan biawak. Biawak dia kurangkan telur ular. Kalau tak ada biawak ni, habis rumah kita masuk ular. Maknanya ada manfaat. Ini yang kita baca dah. Kita baca. Kita ajar kalau kita buka internet, kita baca lah benda-benda macam ni. Maklumat-maklumat macam ni. Ini terbukti apa yang Allah Ta'ala ciptakan, semuanya ada manfaat tersendiri. Macam khinzir tadi makan, selain tu apa, khinzir ni makanan apa? Makanan binatang buas lah. Bahkan kalau kita lihat alam yang ada ni, sebab tu kadang kita tengok orang yang jaga alam sekitar, yang jaga perhilitan, yang jaga alam ni, dia tak nak kadang-kadang binatang yang ada jadi pupus. Jadi pupus. Kalau membahaya, kita ambil tindakan. Tapi sungguh pemberi tu kita tak nak dia pupus. Sebab apa? Sebab menjaga alam. Alam ni terjaga dengan haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok. Ini dia. Syarat penting. Ini sebuah kekuasaan yang wajib kita memikirkan. Juga ayat yang berhubung dengan apa yang Allah sebut. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa'walahu qarin. Dan sesiapa yang tidak mengendahkan pengajaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang Maha Pemurah, kami akan adakan baginya syaitan yang menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak renggang darinya. Ini berkait juga ayat ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Muhammad bin Uthman Al-Makhzumi, bahawa kaum Quraisy berkata, hampirilah setiap sahabat Muhammad oleh salah seorang dari kita. Ni orang Arab Quraisy. Kita kena dekat dengan sahabat Nabi. Kemudian ditetapkanlah Talha untuk mendekati Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Talha pun menghampiri Abu Bakar, mendekati Abu Bakar yang sedang dikelilingi banyak orang. Berkatalah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar kata, kepada ajaran yang manakah akan engkau ajak aku ini? Lalu ni cara orang Arab Quraisy, musuh Islam, cara nak hancurkan dakwah Nabi ni adalah dengan cuba menarik orang yang rapat dengan Nabi. Dia cari orang yang rapat dengan Nabi. Kalau orang yang rapat dengan Nabi ni pun dah tak ikut Nabi, ini jalan mudah untuk mengalahkan perjuangan yang baginda sallallahu alaihi wasallam bawa. Lalu dia dekat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni dekat dengan Nabi. Dekat nak ajak Sayyidina Abu Bakar untuk jauh dari Islam. Lalu Abu Bakar tanya, kepada ajaran manakah yang engkau ajak aku ini? Ia jawab, aku mengajak untuk menyembah Lata dan Uzza. Tuhan dia lah, Tuhan Lata, Uzza, Manah ni yang terkenal. Sayyidina Abu Bakar tanya, siapakah Lata dan Uzza itu? Bukan sekadar sahabat Nabi, ilmu pun hebat. Yang dekat dengan Nabi ni ilmu hebat, imannya hebat. Siapa Lata dan Uzza? Jawabnya, Lata adalah Tuhan kami dan Uzza adalah puteri Allah. Dia kata, anak perempuan Allah, Uzza. Lata tu Tuhan kami. Sayyidina Abu Bakar berkata, siapakah ibunya?
Abu Bakar tanya, siapa ibu kalau ada bapa, ada anak, siapa ibu? Talha terdiam, tak jawab. Ia menyuruh teman-temannya untuk menjawab persoalan tersebut. Namun tak seorang pun mampu jawab. Berkatalah Talha, wahai Abu Bakar, saksikanlah, aku percaya bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Dia mengucap. Maka Allah turunkan ayat ini, tegaskan bahawa orang-orang yang berpaling dari Allah selamanya akan ditemani syaitan. Orang yang berpaling, tak nak menuruti petunjuk Al-Quran, tak nak zikir kepada Allah, akan ditemani syaitan. Sayyidina Abu Bakar orang yang sentiasa ingat Allah. Ini maksudnya. Tak terpaling dengan Allah Ta'ala, tak terpaling dengan godaan musuh-musuh yang nak menghancurkannya. Ini pergi penting untuk kita mengambil faedah daripada ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, dan apa yang dibicarakan. Penting janganlah kita tergolong dalam golongan yang lalai dari berzikir. InsyaAllah kita sambung lagi diizin Allah akan datang. Aku liqali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jadi sama-sama kita berdoa, terutama kita doa juga kepada sahabat se-Islam kita, saudara se-Islam kita di Turki, di Syria. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min amzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghanina bifadlika amman siwak. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqwan ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atika. Wasikillahumma rabitataha wasikillahumma rabitataha wasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadi'a subula'a wa mla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah sudura'a bi faydil imani bik wa jamili tawakkuli alayka wa ahya bi ma'rifatik wa madala syahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli bar wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka, natawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah ya nabiyina ya Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaika wa natawajjahu bika ila rabbina fi qada'il hajatina. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka jami'al muslimina wal muslimati fi baladina wa khassatan fi biladi Turkiya wa Suriya. Waja'al ma asabahum khairan wa thawaban alaihim. Allahumma ihfazhum wa anta khairul hafidhin. Warhamil mauta minhum ya rabbal alamin. Allahumma rfa' 'anna wa anhum al-qahta wal ghalaa wal wabaa wal zilzala wa jami'a anwa'il bala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fashaffi' nabiyyika Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi dhalik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.